warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullahi 'azza wa jalla wa ahsanul hadits hadits Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita memanjatkan syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia daripada Allah pada tengah hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu. Saya doakan mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perpisahan kita selepas ini perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berhenti pada muka surat 64 ini. Ada tanda kepada solat 68 iaitu sunnah dalam rukuk. Itu menggenggam kedua lutut dengan kedua tangan dalam keadaan jari jemari merenggang ketika dalam keadaan posisi merokok. Mana dia? Jari kita ni pegang. Mana dia pegang lutut dalam keadaan tak ada rapat macam ni lah. Nah, jadi kita pegang tu, mana dia? Pegang ikut ni lah, ikut keselesaan kita lah. Nah, kita pegang ikut keselesaan kita. Jadi jangan pegang macam tu lah, mana dia rapat jari tu tidak menepati sunnah. Kemudian yang kedua, meratakan punggung ketika rukuk. Punggung tu maksudnya belakang. Bahasa Indonesia ni punggung maksudnya ialah belakang kita. Mana dia? Biarlah belakang kita itu lurus. Nah, zaman saya belajar dulu, kita excited nak suruh luruh ni rokok depan TV, depan TV lah. Depan cermin. Nah, depan cermin tengok tengok. Lepas tu tak puas hati lagi. Nah, kadang-kadang lama-lama ni dia lari pula tuan-tuan. Sebab benda yang kita tak boleh nak stand betul tuan-tuan. Bila dah lama, kadang-kadang mari sakit ke apa nama, dia jadi lari lah. Jadi lari ni kita boleh buat balik lah, perbetulkan balik. Kadang-kadang buat depan TV semua nak sebut. Depan cermin. Nah, kalau kita ada bini apa nama, dah anak-anak, suruh anak bini tengok. Biar belakang kita tu lurus. Dan lurus ni kepala pun biar lurus. Ada dulu orang ajar dia kata kepala kena dongak sebab tengok ke tempat sujud. Tak, dia kena lurus. Kita tengok ke bawah. Nah, jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, memposisikan kepala ke depan atau sejajar dengan punggung. Maknanya dia sama. Kepala dengan punggung, belakang tadi. Punggung tu maknanya dia belakang. Hingga tidak menunduk dan tidak mendongak. Serupa dalam gambar tu lah. Dah, comel tuan-tuan. Kalau saya nak buat ni rasa segan ni, paling takut tak jadi. Tapi kita usahakanlah tuan-tuan . Jadi tuan-tuan menggenggam siku, merenggangkan siku kedua lengan hingga menjauh daripada kedua sisi tubuh. Mana dia janganlah kita ni lah. Jadi tuan-tuan yang betulnya tangan kita lurus tuan-tuan. Tangan kita lurus. Tapi ada orang yang jenis tangan dia panjang, bukan pencuri. Tangan dia jenis, memang betul tangan dia panjang. Ukuran tangan dia panjang. Bila dia letak gitu dia jadi badan dia mendongak Jadi makna dia waktu tu dia ada keharusan membengkokkan siku dia. Saya tunjuk tuan-tuan betul ke tak betul, tuan-tuan tolong perbetulkan lah. Boleh betul tak? Okey. Dulu lah.
Boleh. Komen. Jadi tuan-tuan kita praktikal kan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi itu rokok lah. Jadi kita buat dalam keadaan yang kalau orang yang jenis tangan panjang tadi, tangan ukuran panjang tangan dia, mana dia boleh bengkokkan. Mana dia bengkokkan sikit. Nah. Dan kalau boleh tuan-tuan yang ada sini yang hadir dalam majlis pada hari ini, biarlah kita betul-betul tak boleh kita rokok lebih rendah. No. Kenapa ni? Dah saya nak betulkan sakit pinggang. Saya bukan kata no, kita mari sakit pinggang, rasa nak macam kita exercise kan. Jadi tak jadi. Waktu solat tak jadi. Tapi banyak ulama yang sebutkan rokok yang paling bagus, kita boleh rujuk dalam buku tulisan Universiti Melaya. Dia buat apa nama? Solat daripada perspektif sains. Dan saya tengok apa nama dalam gambar tu kan, dia buat, dia letak tepek-tepek wayar tu kan, yang macam orang sakit jantung tu kan, tepek-tepek pada tubuh tuan-tuan ni. Orang tu solat. 2 orang Islam dan seorang orang bukan Islam, Cina yang terlibat tu, yang apa nama pensyarah tu tuan-tuan ni, 3 orang yang buat kajian ni. 2 orang Islam, seorang yang bukan Islam terlibat dalam buat buku tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni dia tepek-tepek pada tubuh, lepas tu dia ada wire, dia tengok frekuensi apa nama kan. Dan ada pandangan kata rokok yang bagus tadi, yang luruh tadi, dia bukan setakat tuan-tuan ni boleh apa yang baik lain. Salah satunya ialah tuan-tuan ni dia boleh jaga buah pinggang. Saya tak reti lah, tapi dia orang sebut macam tu. Rokok yang bagus ni tuan-tuan ni dia boleh membaguskan buah pinggang kita, jaga buah pinggang. Jaga buah pinggang tuan-tuan. Rokok yang betul tadi. Nah, sebab tu kita rokok jangan terlalu rendah dan jangan mendongak tuan-tuan. Nah. Boleh tengok, saya ada buku tu tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Samalah juga dalam waktu sujud ni, kita masuk kepada sujud pula tuan-tuan ni, sujud. Sujud yang pertama sunnah dia ialah menjauhkan kedua tangan daripada kedua sisi tubuh. Mana dia ni? Mana dia kita jarakkan daripada tubuh kita ni kan. Jangan kita dekat rapatkan. Itu ada yang kata untuk orang perempuan, Allah alam tuan-tuan. Yang kedua menjauhkan perut daripada kedua paha. Dah perut besar sangat namanya. Gerbung letak atas paha. Tapi tak ada lah tuan-tuan. Sebab tu ada setengah orang yang perut dia besar, dia akan lajak ke depan sikit. Betul tak? Okay tuan-tuan menjauhkan kedua paha daripada kedua betis. Kalau tuan-tuan tengok ada orang yang jenis paha dengan betis ni rapat, mati tuan-tuan. Mana dia jatuh dah, dia jatuh. Nah, yang saya sebut dulu ada dekat ni Taman Suradar kan. Dia punya siap mati kan. Waktu dia sembahyang sunat ba'diyah zuhur, tak silap saya. Tuan-tuan ni, orang tengok lama dia sujud, ingat ke dia sujud, tapi ada seorang ni dia perhati, nampak macam lain. Memanglah kita sujud mesti punggung kita tinggi. Ni jatuh. Jatuh makna dia paha tu rapat dengan betis dia. Makna dia jatuh tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ni kita sujud biar betul tuan-tuan. Tanda kita masih kalau sujud macam tu, tuan-tuan kena cuit kan. Kalau yang ada jumpa orang yang jenis sujud macam tu, cuit. Dia kata apa duk ganggu orang semayang. Dah anak ingat kau hantar mati. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Memisahkan kedua lutut ketika sujud. Mana dia tak boleh rapat dua lutut. Jadi kita renggang lah. Rapat betul sedap kita orang lelaki ni. Okey tuan-tuan. Yang kelima menegakkan kedua kaki. Makna dia pacak. Kita kena pacak. Kaki kita kena pacak. Okey. Menempel kedua telapak tangan di lantai. Makna dia tapak tangan betul-betul letak atas lantai. Ataupun permukaan tanah yang dijadikan tempat tumpuan ataupun tempat kita letak tangan ni, sujud tuan-tuan ni. Yang ketujuh, kedua kaki saling menempel ketika sujud. Ini ada kalau saya tengok dalam Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, dia ambil dua tuan-tuan.
tuan-tuan boleh jarak pun boleh antara dua kaki. Dan tuan-tuan boleh menempelkan. Menempel pun ada hadis Nabi, tuan-tuan. Rapat kedua kaki ni, lepas tu baru baca. Dulu-dulu saya tengok jemaah tabligh je buat. Ada hadis Nabi, tuan-tuan. Dia rapatkan kedua. Tahu tak? Saya tunjuk, tuan-tuan. Tunjuk. Tuan-tuan, dia dia rapatkan je ni. Boleh, tuan-tuan? Dia rapat. Nak renggang pun boleh. Tapi jangan terlalu lah. Terlalu luas. Okey, boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan nak renggang pun boleh. Tapi Dr. Zaharuddin dia sebut, dia kata kalau kita rapat tu dia lebih jaga. Jaga apa? Sebab setiap anggota kita bila kita sedang solat, usahakanlah biar semuanya lurus menghadap kiblat. Semua tubuh badan kita ni biar menghadap kiblat. Macam kita berdiri, betul tak, tuan-tuan? Diri pun biarlah kaki kita, jari jemari ni menghadap kiblat. Tubuh badan kita semualah. Macam kita sujud pun biar ni. Sujud ni pun biar tangan kita lurus. Kadang-kadang ada orang sebab dia nak ni, dia jadi macam ni. Jadi kita buat biar betul-betul lurus menghadap kiblat. Jadi kita letak tangan dulu, baru buka. Saya sakit lutut ni sebenarnya. Baru ni hari Sabtu ada tournament pingpong guru-guru agama. Tapi saya memang yang jadi belasahan. Jadi tuan-tuan, tapi masa main dia tak rasa balik. Jadi rasa menyesal pula. Tapi masa kita duduk dalam game tu, geram. Bola datang belah mana pun nak ambil. Lupa. Ada seorang ustaz tu dia baru keluar IJN. Pergi main kata risau. Dia belum buat apa lagi, cuma detect jantung. Cuti banyak lama, tapi dia tak buat apa lagi. Bypass ke apa benda dia tak buat. Datang dia. Mula-mula main pegang sekejap, dia kata tak berani. Dia mari geram. Tengok dia main. Okey, tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Okey, kedua kaki saling menempel. Yang ke-8, meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua bahu ataupun kedua telinga. Ni tuan-tuan, saya jumpa tuan-tuan, kita bila kita takbiratul ihram macam ni, sujud pun biar macam tu juga, tuan-tuan. Kalau boleh lah. Tapi dalam dua keadaan ni boleh. Sama ada sama dengan ni, tuan-tuan, ataupun sama dengan bahu, sejajar dengan bahu. Jadi kita sujud pun letak situ. Boleh, sini pun boleh. Atas tak boleh. Sama lah kita takbir pun tak boleh lah, kat Allahu Akbar. Warak kepala otak. Tak ikut sunnah Nabi, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni jangan lebih daripada telinga. Jangan lebih daripada telinga. Lebih sikit tak apa lah kan. Okey, tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Yang ke-9, membentangkan kedua tangan. Makna dia, tuan-tuan ni, kita membentangkan kedua tangan tu makna dia apa maksud membentangkan kedua tangan? Merapatkan jari jemari tu, betul lah. Gitu kot membentangkan. Tapi ini kalau orang bagus soalan ni. Soalan ni, kalau kita solat berjamaah, Nabi pesan lembutkanlah siku kamu. Mana dia apa? Rapat diharuskan. Mana dia kita raikan orang, kita terpaksa tutup. Ni kadang-kadang orang ikut sunnah. Sampai tahap saya pernah, tuan-tuan, kita jenis slow sikit. Yang ni turun dulu, dia buka. Yang sebelah sini pula turun buka. Sudah. Dia buka dua-dua, tak rapat dah dua-dua.
silap orang. Nah, kita memang kita mana dia? Turun-turun tarik. Nah, tidak. Macam mana tuan-tuan? Tarik baru kita sujud. Nah, boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Nah, jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kalau tuan-tuan, takkan tuan-tuan nak buat macam tu. Kan? Turun tarik siku dia. Dia faham lah tu. Dia tahan juga. Kita bagi. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Dia ingat kita tak belajar tomo ya pak lah. Muay Thai apa lah. Okey tuan-tuan, yang ke-10 jari jemari. Jari jemari merapatkan. Mana dia jari jemari kita dirapatkan waktu bila sujud. Kemudian menghadapkan jari jemari ke arah kiblat. Yang tadi saya buat tadi. Biarlah semua anggota kita ni ke arah kiblat. Kita menghadap kiblat semua. Dia muka apa nama tubuh badan, jari jemari pun biar menghadap kiblat. Tapi kalau katakanlah akad takbir, jangan pula buat macam tu. Terus tak kata dia kena tapak tangan pula tuan-tuan. Betul tak? Tapak tangan menghadap kiblat. Dia kata ustaz kata tadi jari jemari. Jangan ubah aku lain tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Habis itu tuan-tuan, kita masuk kepada sunnah duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud memiliki dua cara. Yang pertama, duduk ik'a. Duduk ik'a ni mana dia menegakkan kedua kaki dan duduk dengan bertumpukan pada ataupun di atas tumit. Tu muka ada gambar A tu. Ataupun duduk yang kedua, duduk iftirashi. Ni yang biasa kita duduk lah. Iaitu dengan menegakkan telapak kaki kanan dan menghamparkan telapak kaki kiri. Dan dalam tasyahud awal dengan melipat ataupun membengkokkan kaki kiri, lalu duduk di atasnya dan menegakkan kaki kanan. Lihat gambar B. Sallallahu alaihi wasallam duduk tersebut. Saya tunjukkan tuan-tuan. Duduk ik'a ni makna dia duduk macam ni. Tuan-tuan pun mungkin pernah jumpa orang. Dia duduk, Allahu Akbar. Dia duduk, dia rapatkan dua tumit, dia duduk macam ni. Kan? Okay tuan-tuan Kalau duduk iftirashi macam ni. Duduk iftirashi makna dia tegakkan kaki kanan, kaki kiri dilipatkan duduk atas dia. Ni paling tepat tuan-tuan ikut sunnah Nabi waktu duduk antara dua sujud. Kalau duduk tahiyat akhir, dia panggil ta'arud. Ta'arud ni panggil ta'arud. Tegak ke kaki kanan, tak boleh tegak dah. Macam ni. Ni duduk macam ni lah. Ni dia panggil ta'arud. Tegak ni, nampak saya tegak. Aduh. Lima jari. Kalau boleh. Paling comel macam ni. Tak mampu lah. Tengok umur. Tengok umur, tengok badan. Dia boleh duduk macam ni dan dia boleh repohkan apa nama ni? Jatuhkan macam ni. Kalau untuk ta'arud. Boleh duduk macam ni pun boleh. Duduk macam ni. Ini atas dasar ikut sunnah Nabi. Keluar baru ni 3 pagi Makkah. 99 Makkah. 25 Makkah. Oh. Itu hebat lah. Sempurna tak sempurna. Tapi kita ni Islam ni dia cukup hebat tuan-tuan. Ikut kemampuan masing-masing lah. Kita buat mana yang mampu. Jangan sampai kita menyusahkan. Saya pernah paksa satu orang. Saya ni jenis straight. Bila saya mengajar dia mari tanya. Silap orang dia tanya. Dia kena kecil manis. Dan dia foto ni jari anak kaki. Jari anak clicking ni. Dia foto. Lepas tu kata kena tegak. Masa saya tazkirah tu saya kata kena tegak. Dia dengar buah saya. Dia buat tuan-tuan. Orang kecil manis ni dia tak terasa. Pecah. Bila dia tegak tu kan, pecah sini. Pecah tu dia tak terasa. Sebab kecil manis ni dia macam sarah dia dah ni kan. Dia tengok habis darah tuan-tuan dalam surah kami. Allah Akbar. Saya rasa kita pun rasa bersalah pula.
Jadi buatlah ikut kemampuan kita. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kalau nak bagi makan, bagilah. Tak perata-perata. Ada satu lagi duduk yang diharamkan. Ada juga orang kata duduk ikat. Tapi dia ada satu duduk yang diharamkan, iaitu duduk punggung kena lantai, kaki dua duduk sebelah. Jakarta. Tapi ada orang duduk. Dia duduk aja ni. Ni duduk yang dilarang kan? Gini. Gini. Tak apa. Tak apa. Dia duduk aja ni. Apa kata lah? Itu nama dia duduk. Tapi dulu ada satu buku dia istilahkan ikat. Tapi ikat di sini dalam ni dia kata yang tadi duduk atas tumit tadi. Kan? Itu dilarang jangan duduk aja tu. Saya mengajar satu masjid. Betul-betul ada jemaah duduk aja ni. Tapi dia bukan duduk dalam solat lah. Dia duduk di luar solat. Dia duduk dengar kuliah lah. Bagus. Dia duduk aja tu. Dia duduk aja tu. Dia kata, Ustaz saya selesa duduk aja ni. Sedar je. Bila batu kena kat bawah apa. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Itu pencen bank. Bank apa benda haji dia. Tapi dia sekarang ni pengurus. Dia kerja pengurus jenazah. Dia jaga bahagian jenazah. Dan dia pernah bagi taklimat pasal jenazah. Mahir dah. Pengurus juga. Tapi pengurus jenazah. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Rasulullah SAW memanjangkan duduk tersebut hingga ada yang menyangka bahawa baginda telah lupa. Duduk antara dua sujud ni pernah Nabi lamakan. Dan dalam riwayat itu Nabi banyak menyebut Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah ampunilah dosaku, Ya Allah ampunilah. Nabi ulang yang tu banyak-banyak tuan-tuan. Kalau kita biasa baca Rabbighfirli, sambung warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Betul tak? Pak. Yang ke-6. Yang ke-7 yang ke-8 tu tambah betul. Yang tu kena tengok balik, tak ingat lah. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Warzuqni, wahdini, wa'afini itu tambah. Dia ada saya tengok dalam buku Sifat Solat Nabi. Ada dia betul-betul dia ada dua ke tiga dia. Dua lah. Yang tak ingat yang lafaz mana yang jadi tambahan. Yang mana anda ingat? Yang 12. 12 Warzuk. Saya teringat dia ada dalam kurungan tu tengah-tengah. Yang mana warzukni ke apa nama saya tak ingat. Nanti saya bawa nanti pertemuan akan datang. Kalau saya ingat lah. InsyaAllah. Saya ingat ada bagus-bagus soalan. Dia ada juga tapi saya tengok rasanya berbeza riwayat tu. Riwayat ni macam ni, riwayat ni macam ni. Kalau berbeza riwayat tak ada masalah lah. Kan? Mana dia kita ikut riwayat ni. Ada 6 riwayat ni, ada 4 ke kan? Jadi kita takut jadi tambah. Itu yang jadi bukannya jadi tambah kan. Tapi masalah macam apa nama, macam baca saya lompat kepada tasyahud kan. Membaca Sayyidina tu macam Allahumma salli ala Sayyidina dalam selawat kan. Ustaz saya ni dia agak lembut sikit lah. Kalau ustaz yang gerah memang dia tolak teruk. Tapi walaupun dia lembut, dia kata boleh lah baca. Dalil dia kita nak memuliakan Nabi. Contoh dia Abu Bakar. Pernah Nabi sahabat-sahabat tunggu untuk solat, Nabi lambat masuk. Sampai tunggu terlalu lama, maka sahabat pun tolak dah. Abu Bakar naik gantikan Nabi. Abu Bakar duduk dah tempat ni, tempat imam. Sak bunyi seripah Nabi. Abu Bakar paling tengok kepada apa nama? Rumah Nabi kan sana. Kan belah kiri kan. Tengok Nabi dekat sana. Maka Abu Bakar pun
nak turun. Nabi bila Abu Bakar tengok Nabi itu, Nabi buat macam mana? Teruskan. Betul tak? Mana dia teruskan jadi imam. Tapi walaupun Nabi perintahkan dia suruh jadi imam, dia tetap undur juga demi memuliakan Nabi. Waktu ni ada ulama yang kata dia jadikan dalil walaupun Nabi suruh macam tu, tapi demi memuliakan Nabi dia kata harus. Jadi perbahasan Sayyidina itu tuan-tuan nak baca, bacalah. Tapi kita tak boleh nak kata membaca Sayyidina itu adalah lebih baik daripada tidak baca. Sebab yang Nabi baca ialah tidak ada Sayyidina. Tapi hukum dia boleh tak? Hukum dia boleh. Tahap tu je lah. Tapi jangan sekali kita kata yang bukan daripada Nabi itu adalah lebih baik. Maknanya dia, hukum dia boleh, hukum dia harus. Macam kita baca, saya jumpa zikir la haula wala quwata illa billah tu, biasanya sampai billah je. Nah, al-aliyul azim tu itu tambahan, tapi atas dasar kita menyanjung Allah. Al-aliyu, Allah Maha Tinggi. Al-azim, Allah Maha Agung. Tapi kalau tuan-tuan nak ikut apa yang ada tu, itu saya kata lebih baik lah. Sebab tidak ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak baca boleh. Okey. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kongsi-kongsi tu mudah-mudahan memantapkan lagi ilmu kita lah. Jadi nanti saya akan bawa itu hadisnya Rabbi Filir kan. Okey, yang seterusnya sunnah-sunnah dalam tasyahud akhir. Saya baca sini sampai habis dulu, lepas tu kita berhenti untuk solat. Tasyahud yang kedua mempunyai 3 cara. Pertama, menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis yang kanan seraya duduk menempel lantai. Ini punggung telapak kaki kiri menempel lantai. Macam gambar itu lah. Itu biasa. Kemudian seperti posisi pertama, hanya sahaja tidak menegakkan kaki kanan. Ni macam dalam gambar nombor 2 yang saya sebut. Tak payah tegak, tak payah pacak. Letak macam ni je. Letak macam ni ya. Kaki kanan. Okey. Dan yang ketiga ni agak pelik tuan. Yang ketiga ni dia kata menegakkan kaki kanan dan memasukkan kaki kiri di antara betis kanan dan paha. Betis kanan dan paha. Duduk sini. Jadi tuan-tuan ni yang ni pelik. Saya tak ni tidak beratkan ini. Yang pertama, yang kedua tadi kita ambil lah. Boleh. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Gambar dia pun tak ada sini kan. Okey tuan-tuan ni. Kemudian sunnah-sunnah lain dalam tasyahud akhir meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ni biasalah. Macam gambar A tu. Kemudian yang kedua mengacungkan telunjuk tangan kanan saat memulai tasyahud. Boleh kita tegakkan daripada awal. Macam ni. Sampai selesai dan mengarahkan pandangan kepada jari telunjuk. Waktu kita tasyahud ni kita kena tengok dekat jari telunjuk. Itu sunnah Nabi. Kemudian menengok kanan, itu masa salam lah, kanan dan ke kiri. Cuma saja ada hadis Nabi tuan-tuan. Ada hadis Nabi, tapi satu je hadis Nabi, iaitu menggerak-gerakkan jari. Saya sebut ada hadis Nabi. Siapa nak buat pun atas dasar satu hadis ni lah, iaitu dia gerakkan bawah ke atas. Dia gerak macam ni. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada orang gerakkan, mana dia ada hadis tuan-tuan. Jangan kita petikaikan. Tapi dalam banyak-banyak hadis Nabi, satu ni je hadis yang menggerak-gerakkan. Jadi satu je. Tapi kalau siapa nak buat, adalah hadis dia. Pusing lah. Pusing tak ada, pusing. Pusing tidak. Itu yang masalah tu. Dia menggerakkan ke atas dan ke bawah. Gitu ya. Dia pusing. Dan ada yang tulis Allah. Dia tu kan. Jadi yang betulnya bawah atas dan jangan keterlalu. Dia tak jadi nak baca pula betul-betul. Dia relax je, slow je. Ada lain kan. Antara pergerakan masa bila nak sebut Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey. Dia panggil takbir intiqal. Takbir intiqal ni dia beserta dengan perbuatan. Itu lebih afdal. Allah beserta bersama Allah. Terutamanya sujud yang kedua dia naik ke rakaat 3. Asal bila masuk. Dia mana dia daripada sujud yang kedua naik rakaat yang kedua. Rakaat kedua, rakaat ketiga. Dia yang tu kita kena bila bangkit daripada sujud yang pertama dia kena duduk sujud yang kedua dia kena duduk istirahat. Bagi imam dia kena bangkit dululah, duduk bangkit daripada istirahat tu baru dia takbir. Itu lebih menyelamatkan supaya jangan ada makmum mendahului. Sebab ada makmum yang tidak duduk istirahat. Itu untuk makmum lah, untuk imam lah. Dia bangkit, dia duduk sekejap, lepas tu baru dia bangkit duduk, lepas tu dia tekan balik baru bangkit berdiri. Waktu dia bangkit berdiri tu boleh dia sebut Allahu Akbar. Dan yang paling bagus kita ikut imam bila imam habis bar baru kita ikut. Tapi saya cakap je, saya buat lain. Jadi tuan-tuan, setakat tu saja tuan-tuan. Kita dah agak lama. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong lipat sikit muka. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Qimus shalah.